Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, pada hari ini kita akan continue masih lagi dalam topik shallow foundation. So now we can learn how to calculate the ultimate bearing capacity for the foundation under inclined load. So you can refer at the module 2 at the page 17 page, you can refer here. So we discuss about the inclined load. So let's read for the note here. A footing subjected by inclined load can be resolved into vertical and horizontal load. So we can refer figure 12. So figure 12. So this is figure 12, footing subjected to an inclined load. So kat sini kalau kita tengok, P ni adalah dia punya inclination load. Okey, apabila load ini dikenakan pada asas secara incline ataupun secara condong, maka ianya akan dipecahkan kepada dua komponen, iaitu komponen P. PV ini adalah daya pada vertikal. Ini H ni adalah daya pada horizontal. Maknanya seperti mana kita belajar fizik lah. So bila di setengah ni di setengah ni adalah resultant force. Yang ini dia punya komponen, vertical component dan juga horizontal component. So untuk solve kepada inclined load ini, kat sini dia kata bearing capacity analysis is conducted in the same manner as a previous explained. The bearing capacity calculate then must be calculated by RI, a factor which obtained in figure 13. The footing stability shall be checked by calculating the safety factor against sliding in chapter on retaining wall. So kat sini dia akan bagi kita akan betulkan, kita calculate macam biasa seperti mana yang kita belajar daripada video yang sebelum ini, macam mana kita nak calculate ultimate bearing capacity. Kita menggunakan formula ultimate bearing capacity, itulah yang ada tiga tu kan, untuk continuous footing, untuk circular footing dan juga untuk square footing. Kita just guna yang itu macam biasa. Cuma nanti dia punya ultimate bearing capacity yang hasil yang akhir itu kita perlu membuat correction dengan kita mendarabkan dengan RI. So RI ini kita boleh refer figure inilah, figure 13 ini, inclined load factor. Mana kita darab dengan inclined load factor ataupun RI, so kita akan dapat ultimate bearing capacity on the inclination of the load. This is very easy lah. So okay, so this is the position of the foundation. Okay, this is for the horizontal footing. This is for the cost of the inclined footing. Inclined footing, but load is subject to the footing. Okay, so if footing inclined position, so you need to refer here this graph, and then if the foundation horizontal footing but the load inclined, the position of the load is inclined, so you need to refer here lah. Okay, alright, so kita pergi kepada dia punya example lah untuk kita lebih memahami bagaimana untuk mengira load pada inclination load, untuk mengira ultimate bearing capacity untuk foundation di bawah inclination load. So kat sini example 1.5, given a square footing 1.5 multiply 1.5 executed by a inclined load as shown in figure 14. So kat sini dia ada inclined load sebanyak 200 kilo Newton. So alpha 30 darjah. So DF 1.5 dan B dia 1.5. So ini dia punya stiff cohesive soil. Kalau stiff cohesive soil maksudnya dia punya mode, kita kena pasti dahulu dia punya mode, whether general shear failure or local shear failure. If stiff cohesive soil, this is what we call the general shear failure, because of the foundation rests on the stiff cohesive soil. Okay, jadi ini ada mode dia adalah general shear failure. Jadi kita tidak perlu modify formulanya. Jadi kat sini dia punya ini adalah square footing, so kita akan menggunakan software
software pula. Kita menggunakan formula untuk square footing lah, iaitu Q ultimate sama dengan 1.2 CNC campur dengan gamma 1 DFNQ campur dengan 0.4 gamma 2 BN. So kita akan tengok dia punya solutionnya. Solution untuk yang ini, right? Okay. Okay, jadi ini dia punya solutionnya. Okay, so a square footing 1.5 by 1.5 is subject to a inclined load as shown in figure. Okay, so kat sini require safety factor, require the factor of safety again bearing capacity failure. So solutionnya sekarang ni kita akan menggunakan formula segi 4. Kita cari dahulu seperti biasa dia punya Q ultimate ini. So kita dapatkan dia punya ni C sama dengan QU bahagi 2 lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini maklumatnya, okay, kita besarkan sedikit. Okay, jadi QU ni adalah kekuatan mempatan tak terkurung 180 untuk mendapatkan nilai C sama dengan QU bahagi 2. Okay, QU bahagi 2. Jadi sebab itulah C sama dengan QU bahagi 2. So 180 bahagi 2 kita dapat C tadi 90. Kemudian gamma 1 sama dengan gamma 2. Sebab apa gamma 1 sama dengan gamma 2? Sebab dia bagi hanya satu saja gamma. Jadi kita assume kat sini tanah ini adalah satu jenis saja. Maknanya satu layer lah kat sini. Okey, kalau dia bagi satu maknanya kita boleh anggap gamma 1 dan juga gamma 2 sama. Kalau dia bagi 2 kita kena separatekan lah. Alright. Okey, jadi kat sini gamma 1 sama dengan gamma 2 iaitu 20.4 kN per meter cube. DF dia 1.5, B dia 1.5. DF tu apa? DF itu adalah kedalaman asas itu. B itu adalah lebar asas. Alright. Okey, jadi solutionnya, okey, kita kira, okey, jadi if we use C equal to greater than 0. So dia punya, jika tanah itu tanah kohesif, mana kita boleh assume dia punya friction angle dia sama dengan kosong. Okay, bila friction angle sama dengan kosong, kalau kita refer dekat jadual untuk mendapatkan terzagi bearing capacity factor, jika V ni kosong, kita akan dapat inilah dia punya ni. Dia punya N gamma dia sama dengan kosong, NQ sama dengan 1, NC sama dengan 5.14. Okey, jadi maybe saya tunjukkan baliklah macam mana kita boleh dapat nilai tersebut. Lebih jauh sikitlah. Okey, daripada sinilah daripada gambar rajah ini. Okey, gambar rajah ni apabila V ni sama dengan kosong, so NQ dapat 1, nampak kat sini. Okey, jadi dia punya jadi kat sini nampak ni 1. So NC 5.14. So yang ni N gamma ini dia kosong lah sebab dia ke bawah ni kan. So kosong. Alright. Okay, so jadi okay, jadi kita dah dapat tadi dia punya NC sama dengan 5.14, NQ sama dengan 1.5, N gamma sama dengan kosong. Okay, jadi kita masukkan dalam formula Q ultimate 1.2. Okay, 1.2 ni dia punya memang nilai lah. 90 ni nilai C, 5.4 ni NC, kemudian campur dengan 20 ni adalah unit weight 1, gamma 1, 1.5 ni B, dan 1 ni adalah NQ. So N gamma sama sekali dengan kosong. So yang ni yang dapat 0.4 kali dengan unit weight 2,
kali dengan lebar 1.5 kali dengan kosong. So kita dapat Q ultimate 585.72 km per meter square. Jadi kita dah dapat ini, so kita kena buat correction lah yang ni. So kita buat correction dengan menggunakan RI. So untuk mendapatkan RI ini kita perlu refer table yang satu lagi tu. Based on sudut alpha ni kita boleh mendapatkan what we call the reduction factor for the incline load, iaitu 0.42. So macam mana kita boleh dapat 0.42 ini? Kita tengok kat sini dia punya alpha. So alpha dia 30, 20, 30, 40. So dia ni naik atas. Okey, sentuh pada, sebab ini disebabkan tanah tadi adalah tanah kohesif. So kita kena pakai yang kohesif lah. Kalau tanah itu tanah granular soil, maknanya kita kena check dahulu D bahagi dengan B. Kalau lebih besar daripada 1, mana kita akan pakai line ni. Kalau D bahagi dengan B sama dengan 0, okey, so kena pakai yang inilah. Okey, jadi sekarang ni kita pakai line yang cohesive soil. So naikkan, so bersentuh kat sini, so kita akan dapat kat sini RI sama dengan 0.42. So jadi kita akan dapat 0.42 ni, kita kalikan lah dia punya corrected Q ultimate for incline load. So 0.42 kali dengan ultimate bearing capacity tadi, so kita dapat 246 kN per meter square. Jadi untuk kita mendapatkan safety factor, so kita kena kira yang vertikal tu. Okey, yang vertikal, okey, untuk vertikal punya ni. Okey, kalau vertikal, untuk dapatkan Q vertikal sama dengan Q cos theta. Okey. Okey, untuk kita mendapatkan force, resultant force untuk vertikal, so sudut sini 30, kat sini sama dengan apa? Kat sini sama dengan Q cos 30. Kalau dekat sini horizontal, Q sin 30. Ingat balik masa awak belajar fizik tu. Okey, kat sini untuk vertikal kita kena dapatkan QV ni sama dengan apa? Q cos 30. Itu dapatkan komponen yang vertikal. So sebab itulah dia kira kat sini Q cos 30. So kita dah dapat yang vertikal punya 200 kali dengan cos 30 dapat 170. So kita kena Q ultimate kena bahagikan dengan yang vertikal ni. So Q ultimate tadi kalikan dengan Q ultimate kita kena kalikan dengan area lah, supaya kita nak convert Q ultimate ni kepada load. Okey, yang ni bearing capacity factor, bukan load. Okey, kalau bearing capacity dia dalam bentuk kilonewton per meter square. Jadi kalau Q ni dalam bentuk load, kilonewton. So kita kena convert dahulu Q kecil ini kepada Q besar. Q besar ni maksudnya load. Okey, Q ultimate, so kita kena kalikan dengan area tapak tu. Yang mana saiz asas tadi 1/5 kali dengan 1/5 bahagikan dengan QV iaitu 173. So kita dapat 3.2. Jadi untuk ini kita dapat 3.2 ini, mana lebih besar daripada 3, maknanya asas ini dalam keadaan yang stable. Okey. Jadi itu untuk itu setakat ini saja untuk yang inclination load. So kita akan sambung untuk video yang seterusnya untuk beban CV. Untuk beban CP ataupun eccentrated load. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita masuk kepada eccentric load. So yang ni how to calculate the ultimate bearing capacity under eccentric load. Okey. So foundation design is more complicated if subject to eccentric load. Two method. So we have the two method to calculate the bearing capacity under eccentric load. First is useful with concept, and then second is reduction factor. So first we go to the useful concept. Okay, figure 15 show the point of concentrated load with eccentric in B direction. Ship region is assumed to be the main contact area of the footing base due to load. The ship area equal to, okay, untuk yang ini area yang baru disebabkan oleh Q ni bertindak di sebelah CP, eccentrated load. Sepatutnya dia di tengah ini, tapi mungkin disebabkan oleh pemasangan, set up atau semasa kerja-kerja dijalankan dia ada error sedikit. Jadi dia ini kalau keadaan asas begini, dia akan menyebabkan what we call
the external load. External load will be occur here lah. Okay, so kita boleh lagi mengira lah dia punya bearing capacity untuk asas sekiranya ada load yang begini. Okay, jadi area yang baru adalah L kali dengan B tolak dengan 2E. L kali dengan B tolak 2E. Mana B tolak 2E ni, yang inilah yang kawasan yang berlorek ni. So kita nak kira kawasan berlorek ni sama dengan L kali dengan B tolak 2E. Okay, E itu adalah daripada sini ke sini. Okay, daripada tengah ke eccentric load. Alright. So, okay, this method based on linear bearing capacity reduction and strictly for cohesive soil. Okay. Okay, untuk metode yang kedua iaitu reduction factor. So, untuk kita mengira menggunakan metode yang kedua ini, yang pertama sekali, assume that the load is apply at the centroid for the footing. So kita assume macam dia duduk di tengah-tengah. Kita kira macam biasa, dapatkan dia punya ultimate bearing capacity. Kemudian nilai ultimate bearing capacity itu kita buat correction dengan kita mendarab, dengan kita multiply with the reduction factor, what we call RE yang mana kita boleh obtain daripada figure 16. Okay, daripada sini kita nampak ni eccentricity ratio. So E bahagi dengan B, E bahagi dengan lebar tadi. Okay, so kita dapat nilai di sini. So untuk cohesive soil ini line ni, manakala untuk granular soil kita pakai yang inilah. Alright, so kita akan dapat dia punya reduction factor. Okay, untuk memudahkan pemahaman kita akan tengok example 1.6. Okay, given a foundation with dimension 1.5 multiply 1.5 located at 1.4 meter below ground surface. The footing is subjected to an eccentric load of 350 kN. So figure 17. Okay, subsoil is the deposit of cohesive soil with the following parameter: Qu equal to 200 kN per meter square, gamma 1 equal to 20.4 kN per meter cube, and gamma 2 is 19.8 kN per meter cube. The effect of groundwater table is so boleh diabaikan negligible. Okay, so find factor of safety again bearing capacity failure by using both method. So kita kena kira kedua-dua method tu. So macam mana kita nak selesaikan ini, kita tengok kat sini. So kita ada eccentric load sebanyak 350 kN. So jarak daripada center adalah iaitu what we call E, X sama dengan 0.2. Yang ni lebar asas 1.5 kali by 1.5. Okey, jadi kita menggunakan metode yang pertama iaitu useful with concept. Alright, yang pertama kita keluarkan dahulu formula yang mana yang ini adalah asas segi square footing. So kita akan menggunakan Q ultimate untuk square footing. So yang pertama kita keluarkan dahulu parameter-parameter yang diberi oleh soalan. Yang pertama soalan bagi tadi QU. So kita find dahulu nilai C iaitu cohesion. So 200 QU tadi 200 bahagi 2. So kita dapat nilai C iaitu 100 kN per meter square. Gamma 1 20.4, gamma 2 19.8. So DF 1.5. Okay, B prime ni adalah lebar lebar efektif, maksudnya daripada sinilah yang kawasan berlorek ni. So lebar efektif sama dengan B tolak dengan 2EB. Inilah B tolak dengan 2E 2E. Okey, sama dengan 1/5 B itu 1/5 E 0.2. 2 kali dengan 0.2, so dapat lebar B prime sama dengan 1.1, iaitu jarak daripada sini ke sini iaitu 1.1. Alright. So kita dah dapat yang tu. Kemudian kita akan using sekiranya C tadi lebih besar daripada 0, so V tu kita boleh assume sama dengan 0. Analysis for cohesive soil when V sama dengan 0, figure 4. So kita boleh dapat dia punya NC. Ini adalah terzagi bearing capacity factor. NC sama dengan 5.14,
NQ sama dengan 1, N gamma sama dengan kosong. Ini yang kita refer dekat figure tu lah, figure 4 ni. Kalau dekat dalam nota ni figure 4. Okey. Ataupun saya boleh tunjukkan di sini. Okey, ni figure ni lah Okey, jadi kalau kita tengok ni, kalau dia punya V ni kosong, so jadi NQ dia 1, NC nya ni kosong kat sini naik atas, right? So kita akan dapat 5.14 untuk NC, NQ 1, N gamma ni dia kosong sebab dia kat bawah tu So sebab itulah kita akan dapat nilai ni. Ini sekiranya kosong Kalau dia ada nilai yang lain, so kita tengok yang lain lah. Kita akan tengok kalau contohnya 30, kita naikkan lah. So kita dapat N gamma 16, NQ 18, NC 30. Okay. So kalau kosong je, biasa kita hafal lah. Kalau V kosong, kita hafal terus 1, 5.4 dengan kosong. Right. Let's say lah awak dah faham yang ni. So kita, untuk mencepatkan lagi kita punya pelajaran, so kita terus pergi kepada yang ni, masukkan dalam formula ni dahulu. Kita masukkan dalam formula. Okey, 1.2 ini adalah method yang pertama, iaitu method apa? Useful with concept. Okey, jadi kita kira macam biasa. 1.2, C tadi 100, NC 5.14 campur dengan gamma 1 20.4 kali dengan DF 1.4, NQ 1. So 0.4 kali dengan gamma 2 19.8, kemudian kali dengan B. B ni kita kena ambil B prime tadi, sebab ini adalah konsep yang pertama. Konsep pertama useful with concept. Okey, yang ataupun dalam bahasa Melayunya metod kelebaran berguna. Maknanya yang ni kita kena tukar kepada lebar yang baru itulah, iaitu 1.1. Kemudian N gamma kali dengan kosong. So kita calculate, kita dapat dia punya ultimate bearing capacity 645.4 kN per meter square. Okey, dah dapat yang ini. So kita akan kira dia punya safety factor, iaitu safety factor sama dengan Q ultimate bahagi dengan QA. QA ni adalah Q allowable. Okey, Q ultimate sama dengan 645.4. Okey, Q allowable 350 bahagi dengan 1.1 kali dengan 1.5. Q allowable ataupun Q design ni load tadi 350 bahagikan dengan B ni lebar yang baru lah, B prime kali dengan B. Okey, 1.1 kali dengan 1.5. So kita dapat safety factornya 3.04. Jadi lebih besar daripada 3, maknanya asas ini selamat. Ini adalah metod yang pertama, iaitu useful with concept. Kita tengok kepada metod yang kedua. Mudah saja sebenarnya ni. Ini mudah saja, macam biasa je kita buat. Cumanya yang kat sini bezanya, kita kena dapatkan B prime untuk kita masukkan dalam formula ini. Ni. Kita menggunakan B yang baru, itu saja. Jadi okey, kalau yang metod yang kedua ni lagi senang. Metod yang kedua ni kita kira macam biasa dahulu. Cuma kita akan cari dahulu dia punya RE ni. Dia punya what we call correction factor ni. Dia reduction factor, eccentricity ratio E bahagi dengan B. E tadi 0.2 bahagi dengan B 1.5. So kita dapat 0.13. 0.13 kita refer dekat ni. Okey, kat sini kan. So kita refer dekat sini, iaitu 0. berapa tadi? 0.13. 0.13 kat sini lah. 0.13. Okey, naik ke atas. So bersentuh dekat line yang kohesif, tanah kohesif sol. So bersentuh sini, so kita akan dapat RE dia 0.76. Okey, kita dapat RE dia 0.76. So kita kira macam biasa yang ini. B ni kita kena pakai yang 1.5 tu lah. Ini salah ni, ini saya betulkan. Ini sebab dia kali yang kosong. Sebenarnya apabila kita menggunakan macam biasa, kita anggap load tadi berada di tengah-tengah, maknanya lebar ni 1.5 ya. Ini correction lah kat sini adalah 1.5 ya. B ni kita guna 1.5 So kita kali macam biasa. Kemudian kita akan dah dapat Q ultimate, kita kalikan dengan reduction factor tadi.
RE tadi, iaitu 0.76. Okay, 645 kali dengan 0.76, kita dapat 490.5 km/m². So yang ni untuk dapat resistance factor, Q ultimate bahagi dengan Q all over. Q all over sama dengan 350, load tadi bahagi dengan lebarnya 1/5 kali dengan 1/5. So kita dapat 3.15. Okey, jadi itu selesai lah untuk konsep ini. Okey, selesai untuk mengira bagaimana untuk kita mengira eccentricity load, untuk mengira what we call ultimate bearing capacity under eccentric load. Alright. So sekian saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.